الله 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 يا الله. Ya. Okey, ada slide Ustaz. Okey, nampak slide tak? Ada Ustaz. Slide kosong. Okey, saya potong okey. Catat. Ada. Catat. Ini apa? Ada lampu? Okey. Kita catat hadis ni. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap. Gelap sendak tidur ni. Okey, online nampak slide tak? Ya Ustaz. Slide. Okey, catat ni. Apa Nabi SAW? Ada 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara menghapuskan dosa. Dan 3 perkara yang menaikkan darjat. Okey. Catat. Sekejap. Ada typo Ustaz. Sekejap. Nampak kamera tak? Nampak Ustaz. Nampak tak orang ramai datang? Ada orang depan. Ya. Ada audience Ustaz. Orang tau. Bukan malaikat, bukan apa ni. Saya seronok lah, selalu saya cakap seorang dah bilik, hari ni ada orang. Nampak?
Tu yang depan tu isteri Bat. Ni sebelah ni isteri saya. Belakang tu pukul 5 dia nyuruk. Tu. Nampak? Ni belakang lagi tu Abang Adi. Kak Ina. Nampak? Ni yang belah kiri ni Bat. Orang rumah Bat. Anak Bat. Tak nampak hak tu. Abang mentua Bat. Nampak? Bat tu. Ada. Ada. Tu mentua, baru nampak tu mentua Bat tu. Yang belah kiri semua keluarga Bat. Yang ni rumah Bat yang depan ni rumah saya. Itu the owner of the resort. Tengku dia nyomok. Tu. Lima ya? Tu Tengku Rahimah Mahmud. Dia suami dia tengah bakar ikan. Tadi kat dia naik. Tu Abang Adi. Abang Adi belakang tu suami Kak Ina. Tu Kak Ina. Nampak Kak Ina? Kak Ina Rawang. Wah, Ina pun ada sana. Kak Ina ni daripada Kuala Lumpur. Dia ada kerja dekat Kota Baru ya Pak? Kota Baru. Kota Terengganu. Dia kerja kat Kota Terengganu. Dia datang sini. Itulah korang aku ajak tamu datang. Pesan kopok kan Ina. Pesan kopok kan Ina. Alah, nak kopok Kuala Lumpur banyak datang ni. Ustaz, kiri sikit lagi kamera Ustaz. Tak nampak yang ujung sana. Maaf Ustaz, tak boleh nak join. Okey. Thank you Ustaz. Okey, jadi nota. Nanti kalau nak mari sini. Okey, jadi ni. Yang membinasakan. Kita buat dalam bentuk slide lah. Yang membinasakan. Ada berapa? Ada 3. Okey. Apa Nabi kata? Perkara yang binasakan. Sebab tu kita kena ambil perhatian. Bila Rasulullah sebut ni, SAW, kita kena ambil perhatian. Kenapa? Nanti takut nanti benda ni kena kita. Pertama, kekikiran. Mana kena kod? Yang Ustaz, yang ni yang membinasakan dulu ya Ustaz? Ya, yang membinasakan dulu. 1. 3 yang membinasakan. 3. Ini satu lah. Nombor 2. Rasulullah kata apa? Benda yang membinasakan nombor 2 apa? Hawa nafsu yang diikuti. Benda yang diikuti. Ini dikata ikut nafsu ni binasa, ikut rasa kedekut binasa. Nombor 3. Rasulullah kata apa? Yang membinasakan. Dia kata apa? Kekaguman. Seseorang dengan dirinya. Ini benda ni dia menjahanamkan, Rasulullah kata membinasakan seorang. Jadi kalau kedekut pun membinasakan diri dia, kalau dia hawa nafsu pun membinasakan diri dia, dia kagum dengan diri dia pun membinasakan diri dia. Dia bila rasa diri hebat, tu. Kat sini boleh tambah sikit nota. Ada seorang sahabat ini. Okey. Ambil satu lagi perkataan dia. Kata Ibnu Mas'ud. Dua perkara Ibnu Mas'ud kata. Dua perkara yang membinasakan manusia. Okay. Dia kata apa? 1, bangga diri. 2, putus asa. 1, bangga diri. 2, putus asa.
Ni sahabat kata pula. Tadi Rasulullah kata, dua benda yang merosakkan manusia. Satu bangga diri, dua berdosa. Lepas tu yang Rasulullah kata sahabat-sahabat ibadat kita di langit, siapa ikut dia akan dapat petunjuk. Jadi jangan ada dua benda ni, kerana dia kata nanti dia akan merosakkan seluruh kehidupan. Orang kata tak boleh give up. Give up habis. Putus asa habis. Bangga dengan apa yang kita ada habis. Tu kadang-kadang rasa bahaya. Kita cakap patutnya kita tukar perkataan bangga ni dengan syukur lah. Kalau kita kata saya bangga dengan anak saya, jangan cakap bangga. Saya bangga dengan anak saya semua dapat 5A. Jangan cakap itu. Sebab bangga ni dia merosakkan. Dia patutnya kata apa? Saya syukur dengan anak saya. Bila syukur ni, maknanya terima kasih. Bila terima kasih ni, ada yang beri. Ada yang beri. Dulu bila orang lancarkan Titanic, we are proud to present. Kan dia kata kan? Titanic will not sink. Will not sink, air tu tenggelam. Allah tunjukkan kepada orang. Patutnya dia kata, bukan we are proud. Dia orang kafir kan, dia tak tahu. Patutnya kita kata, kita bersyukur Allah izinkan kita bina Titanic. InsyaAllah dia akan selamat dan perjalanan. Cakap lah begitu. Kita kata Titanic will not sink. I jam, you jam. Tu ceritanya kita tengok tu. Tu bahaya ni, bangga diri ni bahaya. Bangga diri ni bahaya. Ustaz, kalau dengan non-Muslim, boleh ke kita cakap insyaAllah? Boleh. Macam dia kata, boleh. Boleh. Walaupun dia tak faham. Dia tak faham tu dia tak faham. Nanti dia katanya insyaAllah apa? Apa you cakap tadi? InsyaAllah. Apa ni cakap? God apa kalau Melayu orang putih kata apa? God's will. God willing. God willing. Cakap apa? InsyaAllah. Kalau Tuhan izinkan, saya dapat lakukan. Alhamdulillah pun boleh. Boleh? You bagi saya duit, as a Muslim, I will say Alhamdulillah. Nanti tanya Alhamdulillah apa? Saya terima kasih pada Tuhan. Tuhan apa? Tuhan Allah. Can you Allah. Tunggu makan kopok dia pagi kan, 3 rumah. Kau tak boleh cakap kaum putih lah. Tadi mana makan kopok, lepas tu rumah kalian makan kopok, rumah apa dia pertama tu? Rumah Kak Salmah. Rumah Kak Salmah makan kopok. Rumah makcik tadi, rumah Hana-Hana pun makan kopok. Kau dah tak reti lah nak cakap. Nak cakap orang putih kau dah reti lah. Sampai sini tengok muara ini nak keluar sajak. Tak boleh, keluar kopok keluar. Tadi kena budu pula buat rugi demo kan. Tadi kena budu tadi. Makan kalau kena budu, yang habis semua PC hilang jatuh kan. Can you explain to me further? Tadi kata Alhamdulillah. Sorry orang baca dia tengok kan, rumah dia ke kat rumah orang pun sama jaga. Boleh cerita kat saya tak, apa yang awak cakap ni Alhamdulillah. Kalau dia nak tahu kita kena prepare knowledge. Kita prepare knowledge tau. Kadang-kadang dia dengar, kita cakap Alhamdulillah. Lepas makan, kita makan dengan dia kat kedai ni, kita angkat pinggan, Alhamdulillah. Dia kita je tak? Alhamdulillah. Can you explain to me further? Apa you cakap tadi? Alhamdulillah. Tapi lah explain detail sangat. Puji ada 4. Puji kadim bagi kadim, puji kadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis. Tak payahlah gitu. Mabuklah dia. Kadim bagi hadis, hadis bagi kadim, hadis bagi hadis, kadim bagi kadim. Itu rukun, itu puji bagi 4. Tak payahlah. Kita katalah kita ucap terima kasih pada Allah. Allah siapa? Allah Tuhan kita dan Tuhan awak juga. Tengok apa reaksi dia. Apa reaksi dia? Dia kata very interesting.
explain to me. Betul. Cakap lah. Tapi bila ada knowledge lah. Betul tak? Kalau tak ada knowledge nak explain apa? Saya pun tak Tak ada faham. knowledge yang problem. Tak ada knowledge yang problem tu, Ustaz. Yes. Dulu sebab saya banyak berkawan dengan non-Muslim. Ya. Jadi, bila dia tanya sikit, saya tak ada knowledge lah nak explain further. Tapi yang bagus tu dia boleh tanya tu Ya, Dia nak tahu. Hingga kan kawan saya, tapi masa tu saya jahil. Saya rasa, tak tahulah di sana kena tuntut ke tidak. Dia minat menengok cara saya lah, cara hidup Muslim, cara ni. Sehingga dia cuba mencari agama, dari agama Buddha ke agama Kristian ke apa, dia tak puas hati tengok karakter orang tak seelok itu. Sampai dia kata bagi tahu saya, Jamalia bawa lah saya ke masjid. Saya nak tukar nama Fatimah. Masa tu saya McDonald je. Tapi sekarang saya nak cari balik, dia dah mati. Oh, dah mati. Masa tu tak explain kat dia. Apa dia Islam, apa dia ni, apa dia. Tidak, sebab masa tu dia duk condemn agama lain. Jadi saya takut bila dia masuk Islam, dia tak puas hati. Dia bukan tak puas hati kerana Islam, mungkin kerana karakter seseorang tu macam mana. Sebab agama lain pun kerana karakter. Sebab dari Buddha dia masuk ke Kristian. Bila dia pergi church, masa tu dia negeri Mak Saleh lah. Bila dia pergi church, dia kata Mak Saleh, dia ni Cina lah. Taklah tuan katakan Kristian ni penuh dengan kasih sayang. Tapi bila dia pergi church, dia orang ni tak ada lah memandang dia sangat sebab pandang orang Asia kan. Tak ada lah. Masa tu dia rasa tersisih lah. Tapi masa tu memang saya kawan baik dengan dia lah. Jadi cara saya lah, saya suka mendengar ceramah-ceramah macam ni. Saya dah pergi masjid lah. Masa tu saya taklah tahu sangat tinggi ilmu macam ni. Jadi bila sebut macam tu, saya tak tahulah sebab saya bimbang kalau dia tak puas hati dengan agama, nanti dia dengan Islam, dia akan condemn Islam. Jadi sampailah dia berpindah ke tempat lain, saya pindah ke lain. Lepas tu bila dah balik sini, dah belajar sikit-sikit pasal ilmu ni, pasal ni, saya rasa baru terasa. Sebab masa tu memang saya tak ada jahil lah, saya tak tahulah. Jadi saya bimbang di sana nanti adakah dia akan tuntut saya sebab nak carikan dia balik, dia dah mati. Di akhirat nanti dia akan tuntut. Kalau dia macam mana nak elak tu Ustaz? Saya risau lah. Macam mana nak elak dia saya tuntut? Dia tapi dia boleh tuntut secara umum aja. Tidak tuntut detail. Sekarang ni untuk menebus mungkin kita boleh ajar dan beritahu orang lain apa yang kita fahamkan. Sekarang ni sebab saya dah, orang kata dah retire, saya dah tak berkawan dah, tak ada. Saya dah memang tak minat lah nak bergaul lagi lah. Sekarang ni saya dah biasa kalau ada ilmu macam ni, kelak-kelak ilmu saya untuk ni lah, sesama sendiri. Kelak-kelak macam ni lah. Saya dah tak kawan dengan non-Muslim. Tak adalah nak explain lagi, nak menggalak macam tu lagi. Saya risau lah Ustaz, jangan dia tu. Tak apa lah. Jangan risau. Buat banyak-banyak amal untuk menebus jahil. Dan kalau nanti Allah bagi ruang untuk jumpa dengan Muslim, even jumpa Muslim yang tak faham agama, kita ada peluang untuk explain. At least pada keluarga kita lah. Jangan risau. Benda ni kalau kita hendak nanti Allah akan datangkan. Okey. Nafsu yang diikuti ni membinasakan. Jadi tindakan kita, apa tindakan? Supaya tidak membinasakan diri kita, tindakan lawan. Nafsu, itu yang namanya kita banyak sebut, mujahadah. Itu tindakan dia. Itu nama dia mujahadah. Minta tolong tutup mic dan segala video. Sebab saya tak dapat nak pergi pada, saya tak bawa ni, tak bawa display. Okey. Ni. Ini dua perkara yang lebih kurang sama lah. Jadi dekat sini ni apa tindakan yang kita kena buat ni? Ini yang guru-guru ajar ni, saya cuma susun dalam bentuk nota lah.
Apa nak buat ni? Untuk elak daripada kita kagum. Tindakan ni apa? Merasakan apa jua kelebihan adalah apa Fat? Wah, hari ni boleh tanya Fat jalan. Kita boleh nyuruh. Milik Allah. Kalau dia kata mat dah, kat ni rosak ni apa. Dari depan dia tak lari. Kunci pintu, tunggu kunci pintu jangan bagi dia korang keluar. Ini apa jua kelebihan adalah apa Fat? Kurnia. Dia boleh menjawab. Kita dah pakai dengan Tengku, tak boleh jawab, besok terjun muara. Muaranya belah sana ada buaya tu kan, yang jauh sikit tu, yang ada udang. Tapi Bat buaya pun wali kan dia. Buaya, king buaya. Okey, tindakan ni apa? Lawan. Lawan. Jangan ikut. Lawan. Ini untuk takut binasa daripada ni, sifat ni. Takut binasa. Allah, macam mana ni? Orang azan. Okey, berhenti sekejap Orang azan telah masuk waktu solat bagi kawasan Dungun dan sewaktu dengannya. Sekejap azan, habis azan dah balik. Kami ni dah jamak. Okey. Dengan awal, berapa minit? 3 minit. Okey, kita berhenti sekejap. Tadi dengar orang azan ni kat luar. KL kat azan KL? KL 812 Ustaz. Belum Ustaz. KL, ulang 812. Kajang, KL. KL 812 lagi 3 minit. KL kat mana, Bel? Lagak boleh Terengganu, KL tak tahu. Okey. Sekejap, orang azan. Sekejap. Okey, Alhamdulillah. Kita sambung. Nampak ke tulisan ni? Enlarge screen, bila enlarge screen tu boleh nampak. Nampak? Okey lah. Okey. Hawa nafsu yang diikuti elaklah binasa ini dengan mujahadah. Tu mujahadah ni yang kita dah belajar dah. Mujahadah ni lawan. Lawan ni maknanya lemahkan dia. Lemahkan ni dengan 3 perkara yang kita cakap. Nombor 1, kurangkan makan. Banyak mana nak makan? Kita belajar dah. Saya jumpa. Tak bakal. Harga 80 gram. Nak cakap pun malu lah. Tadi makan nasi secupak. Ikan apa tunggu tadi? Ikan barat. West fish. Ikan barat kongsi dengan Datuk 3 orang 2 ekor.
Lepas tu patin ketul. Yang kira lah, tak berapa cupak makan tu lah. Kaki mau. Apa? Kurangkan makan. Nombor 2, melawan nafsu. Bebankan dia dengan ibadah sunat. Tu yang kita dah belajar lah. Nombor 3, suburkan magmumah. Suburkan mamudah. Nombor 4, membuang magmumah. Membuang suburkan mamudah, membuang magmumah. Tu 4 perkara yang dalam kita kata lawan nafsu lah. Kata. Okey. Kikir ni dia nak lawan dia tak ada cara lain lah. Latih diri sedekah. Kerap latih diri sedekah. Ini 3 perkara yang membinasakan. Yang oren ni saya tambah apa? Supaya kita boleh nampak apa tindakan yang patut kita buat. Apa tindakan yang patut kita buat. Okey. Lepas tu, seterusnya. Apa Rasulullah kata lagi ni? 3 perkara yang menyelamatkan. Kopi. Tak apa. Tiga perkara yang menyelamatkan. Okey, kita akan tulis balik. Semua kotak-kotak ni kita jangan salin. Kita akan tulis balik. Pertama, berbuat adil. Ketika marah ataupun senang. Ada waktu hati kita rasa macam ni ke, kita kena adil. Adil ni apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu definisi adil. Bukan sama rata. Adil ni letak sesuatu bertempatnya. Dulu guru bagi contoh, anak sekolah rendah, anak sekolah menengah, tak boleh bagi duit belanja sama-sama RM50. Dia kata dululah kami belajar tahun berapa, 80-an. Anak sekolah menengah mungkin bagi RM2, anak sekolah rendah mungkin bagi RM1. Mana dia apa? Tempat dia. Bukan to be fair, bukan sama rata, dulu bagi RM1. Itu tak. Jadi meletakkan adil ni tempat dia. Kita hidup ni bagi-bagi, kita kena lebih pada akhirat. Kenapa? Akhirat ni kekal. Itu kita adil pada diri kita. Amalan mesti lebih pada amalan akhirat berbanding dengan usaha mencari dunia. Kenapa? Akhirat tu lebih utama. Akhirat tu lebih lama, kekal. Itu nama dia adil pada pembahagian masa. Tenaga mesti digunakan untuk benda-benda yang boleh bawa pahala pada akhirat. Biar penat tak apa. Daripada benda urusan dunia. Tu nak kena adil. Tu ada betul adil tu. Letak sesuatu pada tempat dia. Okey. Apa tindakan kena buat? Memahami keutamaan dalam kehidupan. Sebab tu kalau kita belajar apa buat? Nak buat ni, nak buat tu, macam mana gini tu, apa management? Time management. Dia ada perkataan priority kan. Mula kita list apa nak buat. List ni nak buat. Lepas tu kita kena utamakan. Macam, ni kalau catat tak apa, tak catat tak apalah. Macam kami dulu kan. Saya dulu kena audit 5 tahun. 4-5 tahun dulu kena audit. Kita ada course tau. Mula-mula, untuk buat audit ni, mana boleh pakai dalam audit diri tau. Audit diri. Audit tahu kan audit kan? Dulu kalau kursus dulu, cikgu-cikgu ajar AUDIT. All you do is tick. Very easy mah dia kata. AUDIT, all you do is tick. Dia kata dia pergi, dia tick. Dia kata, dia tak tahu kepayahan. Dia saja buat lawak lah. Dia kata all you do is tick. Dalam audit dulu, dia suruh buat apa tau mula-mula? Determine audit universe. Ini satu contoh ni.
Maknanya apa benda yang kita kena audit kat Google tu apa? Kita muntahkan dulu. Sebutkan dulu. Macam kita ada diri kita. Apa yang kita nak check pada diri kita? Ni audit diri sendiri lah. Apa yang nak check? Apa? Boleh sebutlah. Solat. Lagi. Apa nak check? Solat sunat. Lagi. Faham ilmu tak? Ini solat je. Faham tak ilmu solat? Faham tak rukun? Faham tak syarat sah? Yang sunat-sunat ada buat tak? Yang makruh ada buat tak? Ada jemaah tak? Pakai baju solat macam mana? Ada pakaian yang sempurna tak? Itu solat je. Mana universe tu, kita list out everything. Itu nama universe. Lepas tu benda lain lah. Zikir. Banyak mana zikir. Berapa kali zikir? Ada kesan tak kat jiwa? Ada perubahan tak? Untuk ilmu. Fardu ain. Ada tak? Fiqah, tauhid, tasawuf. Faham tak tiga ni? Dah faham belum? Letak tu semua sekali. Tulis. Muntahkan. Tulis pada kertas. Tulis. Dah dapat dia punya universe. Lepas tu check career. Macam mana pendapatan kita? Keluarga kita tanggung macam mana? Kewangan kita macam mana? Apa risiko kita? Kalau tak buat ni. Tulis risiko dia. Lepas tu, kita shortlisted. Apa yang priority? Tu priority tu. Ini dulu. Ini kena tengok. Ini penting. Berapa penting? Ni mati boleh besok datang. Mati lusa datang. Okey, ni priority. Lepas tu, dah ada priority, kita kena buat band. Band ni apa? Saya cakap band Perancangan. Bukan. Tahap-tahap. Audit band. Saya lupa lah buat apa dalam. Had dia. Scoring. Had dia. Dia punya kekerapan ke? Bukan Bukan. BND. Dia punya grade dia. Priority. Level of priority. Yes. Dia ada likelihood leveling. Dia ada likelihood, dia ada most. Itu lebih kurang itulah. Lepas tu tunjuk mana yang priority. Untuk priority. Lepas tu dia ada dia punya kekerapan, kunci dia. Yang ni nak check tahun sekali ke? Yang ni nak check 6 bulan sekali ke? Yang ni nak check every month ke? Gitulah. Ada benda yang kita kena check every lepas solat. Macam solat lah. Lepas solat kita fikir. Tadi sembahyang jamak 3 kali 3 rakaat. Isyak 2 rakaat. Fikir aku baca Rabbi Fili 5 kali. Ada tak aku rasa nak minta ampun pada baca Rabbi Fili? Itu nama dia every lepas solat katanya. Kita baca tahiyat akhir. At-tahiyat tu ada 3 penghormatan. Satu pada Allah, satu pada Rasul, Nabi, satu lagi pada ibadillahi solihin, pada hamba-hamba yang soleh. Ada tak rasa kita sebut penghormatan ni, rasa kan mereka ni, rasa orang soleh ni kita patut bersanjung hormatan? Rasa tak? Pada tiap-tiap kali dari awal, dari akhir. Ada tak beri salam kita diajar, dikatakan memberi salam kepada malaikat di kiri dan kanan. Dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, itu nak keluar solat. Macam kita nampak orang belakangan kita, Assalamualaikum warahmatullahi, ada rasa itu. Dan itu bukan orang, itulah malaikat kiri dan kanan. Yang si Daud Petani kata, engkau niatkan beri salam kat mereka. Mereka akan menjawab salammu. Tapi tak dengar abad. Kalau duduk seorang-seorang, dengar Waalaikumsalam. Malam ni boom balik KL. Tak dengar. Tapi jawab. Dia jawab. Malaikat ni dia patuh. Dia tak nak. Dia jawab. Dia jawab ke kita, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tu dia jawab tu? Salam sejahtera untuk engkau, warahmatullah. Moga engkau mendapat rahmat Allah, wa barakatuh, engkau dapat berkat daripada Allah. 3. Malaikat dia jawab 3. Kita jawab, beri salam dia jawab. Jadi sebelah kanan dia jawab, Rakil Atib. Belah kiri Atib jawab, belah kanan Rakil jawab. Dan mana-mana malaikat yang di belah kanan, dia akan jawab. Kalau bila niatkan beri salam pada mereka, mereka jawab, kita dapat doa mereka. Itu yang Syekh Daud Petani kata tu.
kesempurnaan solat, engkau berniat untuk memberi salam kepada malaikat belah kananmu dan malaikat belah kirimu. Dan kalau jemaah belah kanan, jemaah belah kiri. Kalau kita semayang kat rumah, kita beri salam, mungkin belah kanan ni, belakang ni anak kita doakan dia selamat, dirahmati Allah, diberkati Allah. Belah kiri ni mungkin ada, belah belakang pun ada jemaah, anak-anak kita niatkan bersalam kat mereka, dapat rahmat, dapat berkat, dapat sejahtera. Ini 3 yang penting. Lepas tu para sahabat ni bila Rasulullah beri salam, dia tak nak nyaut. Dia diam dalam rumah. Sebut lagi diam. 3 kali pun nyaut. Rasulullah kata, kau ke mana? Aku ada dalam rumah. Kenapa kau tak nyaut? Aku nak doa engkau wahai Rasulullah. Tu mereka tu gini. Mereka nak doa selamat daripada Rasulullah. Mereka nak doa sejahtera dari Rasulullah, berkat dan rahmat. Ini 3 benda yang penting. Lepas tu kalau lepaskan suami pergi kerja, beri salam. Kita doakan dia 3 perkara. Nampak tak ada apa Sebut Assalamualaikum, 1 doa, warahmatullah, 2 doa, wabarakatuh, 3 doa. Lepaskan anak masuk asrama, last kali perkataan, doakan. Sejahtera untuk engkau, rahmat untuk engkau, Allah berkat juga engkau. 3 dia lah. Tak nak lagi babai apa, tata, titi, titu, orang dah tak sebut dah, dah. Nak babai, tata, titi, beri salam dulu. Isteri pun sama lah, hantar bini pergi kerja, lepaskan dia tu beri salam. Dan dia jawab salam kita. Kadang-kadang salam, cium tapi cium tangan tapi tak sebut. Tak sebut tak doa lah, rugi. Tak payah nak cepat. Apa tu? Macam boleh sambut pula. Tak ada siapa ajar tu. Tak buat. Okey. Tak buat. Nanti aku cek dengan akak. Apa tak buat. Beri salam. Beri salam. Anak dekat asrama telefon, sama ada nak mula atau nak lepaskan tu, nak lepaskan percakapan tu, okey, mama nak keluar hari ni, mama ada hal. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul-betul cakap. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan kasat, ya Allah kau bagi anak aku sejahtera, terutama anak kita dalam asrama, dia kecil tak nampak dia tahu dia buat apa, betul tak? Entah dia kena naya orang ke tak, takut lah sekarang. Takut tau. Sekarang orang macam-macam kan. Tak kena pukau ke pada asrama ke, saya dengar cerita takut. Tapi kita orang Islam ni ada doa yang kita selalu lapar kat dia. Assalamualaikum, sejahtera untuk engkau, warahmatullahi, engkau dirahmati Allah, wabarakatuh, engkau diberkati oleh Allah. Cukuplah doa ni, kita harap Allah lindung dia. Tu biasakan berdoa untuk mereka. Kalau orang kata, hello mami, beri salam kat mak dulu, beri salam. Kita kena ajar dia kecil lah, beri salam. Biar dia doakan kita. Lepas tu, kita doakan dia. Nanti dah last, dia doakan kita. Kita doakan dia. Begitulah. Okey. Ini tadi, apa? Berbuat adil ketika marah. Okey. Sederhana. Nombor 2. Ketika miskin dan kaya. Tak kira lah miskin ke kaya ke, bersederhana. Hadis, apa hadis? Rasulullah bersabda apa? Sebaik-baik perkara adalah sederhana. Ini hadis. Lepas tu ulama ambil hadis ni, dia kata yang paling afdal mat arid li sukun adalah 4 rakaat. Tahu main sukun tak? 4 rakaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin 2. Alhamdulillah Rabbil Alamin 4.
Alhamdulillah Rabbil Alamin 6. Afdal 4. Kenapa? Ulama kata hadis. Sebaik-baik perkara adalah sederhana. Kalau tak sederhana, dia boleh tak baik. Jadi, waktu susah ke, waktu senang ke, kena sederhana. Mana jangan boros-boros lah. Tu kalau belajar yang boros-boros. Okey. Sederhana yang tengah-tengah. Jangan terlalu kedekut. Jangan terlalu buang duit habis-habis. Tu dalam kehidupan tu dia kata sederhana lah. Saya dulu ada kawan saya ni, orang semua daki Dia cakap, dia kata dulu ustaz kata, jangan pakai jam kat sini, jangan pakai jam kat sini, pakai jam kat sini. Bila niatkan bersederhana, dapat pahala. Oh, dia kata gitu tau. Saya dulu, guru saya dulu, masa saya mula belajar kitab, kita panggil Ustaz Samsul datang rumah. Tahun apa ni? 80-an? Awal 90-an? Masa tu rumah satu bilik. Anak 5. 4. 3. Bukan 5 ke? Anak 3. 3. Sampai anak 5 dulu satu bilik. Jangan cakap kepayahan dengan saya lah. Saya dah alami kepayahan. Kepayahan hidup saya dah alami. Lepas tu kalau tengok budak-budak sekarang ni toilet payah sikit tak boleh kan. Tak sama dengan kita dulu dah. Kita dulu naik motor Yamaha Y70, Y90. Yamaha Y90 tu, plate dia BBB. Saya beli kat pejabat tu. KL Subanjaya. Sekarang motor dah rakyat. Anak nak berapa boleh kereta ni? Anak 2 kan? Itu kereta second hand. Kereta Fiat yang kotak tu. Kalau cerita keluar mata. Jarak pakai 10 tahun. 1995, 2005. Sampai jual scrap. Tak ada dapat. Nak repair 3,000. Pergi workshop, Pomen kata, Tiara ni mahal 3 barang. Alternator, alternator, ada 3 ter dia kata. Radiator, dan kita 3 ter. Abang rosak 3 ter dia kata. Repair dah duit. Dalam tersadai, duduk flat ada satu parking dia. Kalau orang bising dia ambil 2 parking, dalam mekanik tu datang, dia kata bang jual scrap lah. Jual scrap lah. RM150. Saya cakap betul. Dahsyat lah. Kenangan lah. Kenangan. Bagus Allah bagi susah, bagus sedar sikit diri kan. Tak apalah. Masing-masing ada dia punya pelajaran masing-masing. Okey, tak apa. Sederhana ketika miskin dan kaya. Nombor 3, takut kepada Allah. Pat Mesdi tu tak pakai kan? Gosok-gosok kat rumah kan? Ni pakai dia sekarang. Bagus. Belajar lah kan? Ada perusahaan. Okey. Takut kepada Allah di waktu 3. Sendirian atau ramai? Atau ramai?
Jadi rasa takut ni mesti pada dua keadaan. Ni. Okey. Ada satu hadis salah satu golongan yang dapat naungan Allah ialah lelaki yang diajak berzina oleh perempuan bangsawan, maknanya kaya, cantik, dan ia berkata, aku takut pada Allah. Ni aku takut pada Allah. Ini golongan apa? Satu orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat. Ada satu kisah dia dalam hadis dulu Ustaz baca kitab Arab. Dalam tu dia kata ada seorang lelaki zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel. Dia cakap dengan anak dia, nanti kalau ayah mati, engkau hancurkan mayat ayah ni dan kau buanglah debu di laut. Kenapa? Sebab dia faham, aku tak nak nanti Allah hidupkan aku dan aku kena jawab segala apa yang aku buat. Kenapa? Aku takut dengan siksa Allah. Tapi anak tak buatlah. Rasulullah kata, nanti hari akhirat nanti, Allah akan tanya dia balik. Kenapa engkau suruh anak engkau hancur badan engkau dan buang debu ke laut? Jangan ada kubur, jangan ada jasad, jangan ada. Maka dia akan kata apa? Kerana aku takut, aku banyak dosa. Aku takut kau tak terima taubat aku. Dan aku takut disiksa. Dan Rasulullah kata, Bani Israel tu, orang tu, dia kata apa? Allah akan berfirman kat dia apa? Dia kata, sebab kau takut pada Allah, pada aku masuk ke syurga ni. Tu penting takut tu. Tu penting takut pada Allah tu. Takut dulu dosa banyak, takut dulu lalai, takut dulu jahil, takut dulu tak semayang, sekarang qadha semayang, sekarang belajar agama. Takut, kesal dengan perbuatan-perbuatan lama, sangat kesal. Sangat kesal. Dari kesal tu datang rasa takut. Bila takut itu, maka dia akan melahirkan apa? Dia akan melahirkan Allah rahmat dan diberi dia atas syurga. Tu Rasulullah kata pentingnya engkau takut pada Allah. Nah datang rasa takut tu lah, kena ada kenal dan sebagainya lah. Okey. Kenapa orang online tak bercakap Suara saya tak dengar ke? Khusyuk Ustaz, Ada khusyuk. Ustaz, ada jelas. Dengar. Jangan malu nak bercakap. Dengar Ustaz. Kita nak catat. Takut Ustaz, takut. Takut apa? Takut nak cakap. Tak Takut takut. dosa. Takut kena marah Ustaz. Banyak dosa Ustaz. Takut tak tahu. Kau tengok ni. Ada orang tadi belikan saya tau. Saya nak tunjuk. Ini hadiah cenderahati yang paling best daripada denganmu. Nampak tak gambar ni? Nampak Ustaz, tak nampak. Tak nampak? Gambar Ustaz. Nampak. Mana dia nampak Ustaz? Tak nampak. Nampak. Ada orang bagi saya hadiah. Stapler. Pemberinya dihasilkan Terli. Apa nak kena stapler tu? Saya beli dia punya dawai kokot tu. Saiz berapa Ustaz? Saiz berapa stapler tu? Dia simbol dia setuju saya dan cara saya ngajar. Ada simbol. Tapi pemberinya tidak boleh ditunjukkan diri demi keselamatan semua. Tak boleh beritahu.
Dia macam orang dulu kan. Orang dulu dia hantar anak kat pondok, dia bagi rotan satu. Orang dulu kan. Ustaz, kalau anak saya nakal, betul. Orang sekarang belajar bagi stapler tu. Okey kan? Cikgu buat, terus dah cakap buat. Aduh. Tadi macam hari raya ke? Best lah tadi. Pagi singgah rumah ni. Habis dah perjalanan semua tinggal. Rupanya kawan-kawan kita ramai kat sini lah. Kemaman ada, Dungun ada. Ramai kat sini, bagus. Okey, nombor 3. 3 yang binasakan. Bang, makan bubuk je air tutup air bang. Aku pun lapar jadi. Siapa main bubuk tengah keok. Ustaz tak ada tindakan ke untuk itu? Mana? Yang tadi tu, yang... Ni. Ni nak buat ni. Apa? Ini hanyalah hadis. Nanti kita buat satu lagi. Ini apa nak melahirkan sederhana ni, tindakan ni, kita kata macam inilah kalau guru kata, berpada dengan apa yang ada. Saya tak habis cerita lagi. Dulu, hanya saya kata tadi lah, hanya masa anak 3 tu saya bawa guru atas rumah, dia buka kitab Matla'al Badrain. Dia ceritalah masuk kat tandas kaki kanan, keluar tandas kaki kiri kan. Pegang barang kaki kanan, sikat kaki kanan. Kaki kanan, kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Dia cerita lah tu. Lepas tu dia kata apa? Jam, pakai tangan kanan, niatkan sunnah kanan, dapat pahala. Sejak hari tu saya pakai tangan kanan sampai sekarang. Sejak itu. Sejak itu saya pakai. Saya ni kalau belajar, saya dengar, saya akan bertindak dengan segera. Itu saya pakai tanya ni. Dia tunjuk itu, dia tunjuk. Kalau niat kita sebagai sunnah, kalau kita pakai sebagai style, tu style lah, style. Budak sekarang pakai tangan kanan dia. Ada style. Tangan kanan. Style. Kalau pada style, tak dapat pahala lah. Dia kata kalau pada memuliakan kanan, dah pahala. Sejak hari tu, tengah belajar tu, saya buka jam saya. Saya pakai. Dan saya tak nak lagi pakai tangan kiri sampai sekarang. Itu saya kata dia punya perkataan tu Ini dulu mengaji kat Pondok yang Kedah. Perkataan dia dia cakap macam biasa je. Tapi saya boleh bertindak dengan segera dan saya tak tukar-tukar sampai sekarang. Itu, waktu saya tak jumpa dia lama. Saya ngajar kat Kata Permai. Masa tu kuliah subuh, jemputan. Saya ngajar-ngajar, tengok dia kat situ. Allah. Saya selalu cakap saya tak pandang dia, saya pada sini. Kenapa? Guru kita ada situ, kita tak kerti yang cakap. Jeng. Otak jeng, mulut jeng. Jeng-reng. Jeng lah, kalau cakap guru ada depan ni. Jeng. Saya tengok dia senyum Senyum dia tu menggetarkan jiwaku. Saya tak cakap saya tinggal Lepas tu saya tengok jam saya tinggal dia. Lepas tu dia tepuk. Lama tak jumpa dia kata. Lepas tu saya cakap dengan saya minum saya cakap dengan dia. Ini ustaz saya. Masa saya belum buka kitab. Dia ngajar sini sebulan 2 kali. Saya kata bukan ustaz Duk Rahmat dia. Saya cakap tak ingat. Faham kan? Keramat tu ini sini. Faham lah tu. Saya ingat ustaz. Itulah. Lepas tu saya cakap dengan diorang, saya tak nak ngajar Rasulullah ni. Dia kata ustaz ni jarang ada, kadang-kadang rumah sana, kadang rumah sini, datang ustaz ngajar. Tu yang ngajar Kata Permai tu sampai sekarang. Malu lah ke apa, malu. Guru ada depan kita rasa malu nak cakap.
Okey. Berpada penyada. Okey. Ini. Ustaz, maaf. Ustaz, Ha. kalau orang perempuan, dia pakai gelang tangan apa tu, sebelah kanan, niatkan sunnah boleh? Dia gelang tangan tak tunjuk orang. Ini perhiasan. Perhiasan zahir. Pakai kanan kiri pun tak boleh. Maksudnya tak boleh pakai lah ya? Ha. Ke bukan? Dia perhiasan zahir. Baru tahu Ustaz. Thank you. Habis kalau mami sudah pakai jarum macam mana? Bahaya pun bahaya tak gelang ni. Orang pandang takut sekarang. Tak, ni bukan untuk menunjuk, untuk sendirilah. Sendiri Kalau boleh. bawa- Boleh. Niatkan. Lalu gelang orang pakai tangan apa? Atau ada undang-undang kena pakai kiri? Tak selalu kalau barang Ikut gelang keselesaan, tangan pakai Ustaz. sebelah kanan. Pakai kanan Ustaz sebab kiri pergi tandas kadang-kadang. Oh ya. Jatuh. Kanan. Kadang-kadang panas, Dulu masak, jam panas. jam orang pakai kanan, orang pakai kiri sebab orang nak pusing. Sini kan payah pusing. Apa ini? Tapi sekarang jam tak pusing lah. Betul eh? Kita letak je. Saya belajar macam itu, saya cakap macam itulah. Tak apalah, kalau nak buat, buatlah. Tak buat, tak apa. Okey. Pakai inner tak nampak dekat gelang Ustaz. Ha? Kalau pakai inner, gelang duduk dalam tak nampak dah. Oh, gila, dalam. Maknanya kalau salam pun tak payah nak goyang-goyang lah. Dia kat dalam. Okey dah tu. Sekarang pakai sarung tangan tak? Keluar rumah. Ustaz. 24 hours. Keluar rumah pakai Ustaz. Pakai. Wajib. Abang Fendi, pakai tak Abang Fendi? Tanya Abang Fendi. Dia ada kelas ada Yasin Ustaz. Ada Oh, ada Yasin tak? ada kawan Oh, dia meninggal, tanya. ada Yasin. Semalam nampak Lia pakai, Diana pakai, saja tengoklah kan perkembangan pelajar. Saya pergi saya congkak, pakai, kebanyakannya pakailah. Kalau tak pakai nanti tak ada perkembangan yang positif lah. Pakailah, abang belajar pakai. Okey. Apa tindakan ni? Merasakan Allah melihat. Bukan hanya mengetahui Allah melihat. Tahu lain, rasa lain. Kalau rasa, hati tu kata Allah tengok, jadi takut nak buat dosa. Kalau tahu saja, hati tak rasa, tu yang kita tak kisah nak buat apa tu. Hati tak rasa. Hati tak rasa. Macam mana orang pencuri nak masuk curi, dia nampak ada kamera, dia takut. Dia kata ada orang perhati dia. Satu sekarang ni ada kamera tipu. Dummy. RM12 je jual dekat DIY. Dia pasang, dia ada blinking tu. Lampu merah. Kelip, tapi tak ada wire pun. Tapi dia tak hidup, kamera tak hidup. Dia dummy. Kenapa dia buat dummy? Orang pencuri masuk, nampak ada kamera. Kalau pencuri dia tahu, dia masuk je lah. Tapi sekali memang ada dummy. Dia tipu lah. Macam orang bela apa, orang tanam pokok, dia takut monyet datang, dia buat apa? Ada yang taruh harimau palsu. Kan? Ada taruh orang-orang. Nak halau burung. Tapi burung dah tahu tak? Itu bukan orang. Kalau orang dia pegang handphone. Itu orang-orang je tu. Ada orang dia buat apa? Dia beli satu chemical, nama dia kencing limau. Kau tahu tak apa kencing limau? Tahu kan? Dia proses chemical ni, bau dia macam kencing limau. Jadi dia tabur kat bawah pokok, jadi kalau kera datang, dia bau tu, dia ingat ada limau, dia lari. Kenapa dia takut? Dia ada rasa. Jadi guru kata, kita takut Allah sebab kenal.
Dari kenal tu datang rasa. Kalau tak kenal tak belajar, tak dapat lah. Okey. Sikit lagi. Nak berhenti ni. Ada pun perkara yang menghapuskan dosa. Okey. Kita copy slide ni. Tiga yang menghapuskan dosa. Okey. Apa dia kata? Menunggu waktu solat. Menunggu waktu solat hingga waktu berikutnya. Kita nak subuh, jangan bangun lambat. Kita bangun 5.30 ke dah siap, pukul 5 dah siap, kita duduk tunggu azan. Tu tunggu waktu solat. Rasulullah kata, menghapuskan dosa. Bat, besok subuh kita sembahyang ni, Bat. Dekat luar ni. Masjid luar tu. Apa nama masjid tu? Masjid kampung apa? Dekat luar tu. Ada dekat yang kita jadi yang makan, ada belah kiri tu. Tunggu apa? Tunggu. Ada masjid kan? Ada masjid kan? Masjid kampung apa nama dia ni? Masjid warna putih. Padang Serai. Pulau Serai. Besok kita jalan lah subuh. Raja tengok dia orang. Zuhur kalau tak kerja, sebelum azan duduk. Tunggu waktu solat. Rasulullah kata, menghapuskan dosa. Hari Sabtu, Ahad tak ada buat apa, asar, duduk. Jangan buat benda lain. Nak azan, duduk. Tadi maghrib, nak maghrib, duduk. Duduk ni maknanya pakaian kita duduk macam orang menunggu lah. Duduk atas sajadah lah kau dapat. Duduk macam orang menunggu. Kenapa? Yakin. Nabi kata apa? Menghapus dosa. Hari tak kerja Zuhur, duduk sebelum Zuhur. Asar, duduk sebelum asar. Mana dapat buat? Mana dapat buat tu cerita lain lah. Kenapa tunggu? Menghapuskan dosa. Apa? Menunggu waktu solat. Lepas tu cakap dalam hati, ya Allah, aku tunggu kau panggil aku. Aku tunggu kau panggil aku, kau Tuhan, aku hamba. Kakak aku datang lewat. Aku tunggu kau panggil aku. Apakah dosa aku, ya Allah? Seperti mana perkataan Rasulmu? Aku yakin, ya Allah, Rasulmu kata benar. Kau apakah dosa aku, ya Allah? Aku yakin Rasulmu kata benar. Menunggu waktu salat. Tunggu waktu salat. Jangan bangun lepas subuh lah. Bangun sebelum azan. Macam kita ni musafir. Abu Zar Al-Ghafiri, orang tanya dia, apa hadis yang mungkin kau tak cerita dengan kami? Rasulullah dah wafat. Dia kata aku cerita, jangan cerita. Tapi aku bimbang, ada satu hadis yang aku tak cerita. Dia kata apa? Allah sangat sayang orang yang musafir dan tidak meninggalkan solat malamnya. Okey. Kita bangun pukul 4. Bukan ajakkan Bilal. Bangun kat bilik, bangun masing-masing. Abu Zar kata, mungkin hadis ni aku tak cerita. Allah sangat sayang orang yang musafir, dia tidak meninggalkan ibadah malam ni. Musafir ni penat tau. Tak percaya hotel penuh. Kita ni Allah pilih lah pergi masjid subuh. Bukan kata kita baik, tak. Allah pilih kita. Kita pergi, kita balik, kereta masih kekal. Tak ada orang daripada hotel yang pergi sampai subuh kat masjid. Kalau kat rumah tu, biasa mungkin ada. Musafir dia penat. Travel. Dah lah penat travel. Makan pula 18 cupak. Lagi penat. Makan lagi. Makan KNR, anak tak habis, kita habiskan pula. Dah anak tak nak buang balik, habiskan. Anak tak habis air minum,
kita jadi duri bandaraya, habiskan pula. Makan ada 20 cupak. Memandu lagi penat. Nak bangun malam lagi payah. Tapi Rasulullah kata, apa? Bagaimana Allah nak makbulkan doa bila orang musafir, dia kata, Ya Rob, makan di haram, pakai di haram. Lepas tu, masalah makanan haram ni, Allah tak mampu doa. Lepas tu, Ya Rob ni Allah tak dengar. Okey. Menunggu waktu salat hingga berikutnya. Apa tindakan yang dulu guru kata bila baca hadis ni? Salat awal waktu. Kita nak berhenti pukul 9. SOP sini pukul 9 je. Salah kan SOP pula. Semalam SOP pukul berapa? Belum tiga buat? 9.30 semalam. Tak sampai 9.30 tak? 9 lebih sikit semalam kuantan. Semalam kuantan 9 suku. Terengganu pukul 9. Nanti jabatan marah. Tak boleh. Pukul 9 kita berhenti. Aku nampak asap-asap membakar ikan bawah tu. Susah tu. Celianya Ustaz. Orang tak datang rugi lah. Itulah siap. Jealous Ustaz. Jealous. Tunggu pergi bersing tak? Mersing Ustaz. Cakap je pergi Mesir, aku ajak kan semua ada hal. Next week baru nak balik. Boleh lah. 30 21 saya nak pergi Mesir. Siapa nak ikut jom? Ni cakap dari siang ni. Abang Din, where are you Abang Din? Kak Raya, mana Kak Raya? Kak Raya dia tengok cucu Nak ikut Ustaz. Ustaz nak ikut. Bila tak ikut Mesir tak? 31 saya jumpa Abang Din. Jumaat malam saya kat Melaka. 30 bulan Sabtu. Saya dekat Syelit Mariam. Sabtu malam saya dekat Ropin. Nanti saya cakap Abang Din, Abang Din jadi risaulah. Kalau Abang Din kerja tak apa, Abang buat kerja je. Jangan tunggu saya. Kalau satu hari tak saya tak kerja. Satu kerja. Kalau satu hari saya tak kerja. Tak kerja satu hari. Siapa nak ikut jom. Jumpa dekat Melaka. Jumpa dekat Mesir. Saya yang sama. Saya jangan samakan aku tunggu kau, kau tunggu aku tunggu. Tak cukup makan, tapi dia tak minum. Nombor 2. Menyempurnakan wuduk dalam keadaan dingin. Maksud begini, walaupun kepayahan, sempurnakan. Maknanya sunat ambil, makruh jangan buat. Sunat buat sebanyak mungkin, sedapat mungkin, makruh jangan buat. Apa dia punya tindakan untuk mendapat perkara ni? Ni yang guru sebut ni apa? Mempelajari ilmu wuduk, mempelajari ilmu wuduk dalam mengetahui kesempurnaan. Tengok baca wuduk ni. Dia kalau kita baca hadis, guru cakap apa? Solat sunat hajat. Rasulullah kata, siapa wuduk dengan sempurna, tu sempurna dia katakan sunat buat semua tu. Dan dia solat 2 rakaat. Dan dia tidak bercakap dengan diri dia. Allah makbulkan doa dia. So cakap diri tak? Sembahyang maghrib tadi, Allahu Akbar. Satu hadis kata nak bakar patin lama. Tak bakar patin. Contoh. Contoh. Cakap dengan diri. Allahu Akbar. Tadi orang pakar bagi kerupuk. Okey juga kerupuk rebus tadi. Cakap kerupuk. Ini kata berkata diri. Wudu tak sempurna. Yang sempurna tak nak buat. Kalau kau kata kau wudu dengan sempurna, yang guru kata sempurna semua buat, makruh jangan buat. Kau sembahyang 2 rakaat, jangan bercakap dengan dirimu. Maknanya khusyuk lah.
Allah akan makbulkan doa kau. Itu dia katakan semenjak. Duduk dengan betul-betul. Jangan buat air besar-besar. Makro. Jangan buka air besar tu makro. Jangan lebih-lebihkan basuhan itu makro. Basuh 3 kali, sunat buat makro. Jangan buat fardu jaga betul-betul. Semayang, jangan bercakap di sini. Jangan bercakap di sini. Angkat takbir. Tu hari diorang kata Siti Khadijah susah nak angkat. Aku angkat okey je. Agaknya diorang belinya pirate kot. Ada pirate buat rekam. Aku pakai okey. Jangan bercakap di sini. Rasulullah kata dia tidak bercakap dengan diri sendiri. Allah makbulkan doa dia. Itu ada hadis tu. Itulah kesempurnaan wuduk. Itulah kesempurnaan solat. Buat banyak kali. Okey. Nombor 3 kita akan sambung besok malam. Ready you? Ada Ustaz. InsyaAllah Ustaz. Orang sini nak sangat jumpa Wah. Apa ada rezeki nanti Ustaz? Ada rezeki sama. Nak sangat. Dia tanya Wah yang mana? Wah dengan Bat. Wah, orang ramai tanya lah. InsyaAllah Ustaz. Pergi ke Maman orang sebut nama Bat dengan Wah. Pergi dekat Kuantan orang sebut nama Bat dengan Wah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Orang tanya Wah keturunan apa? Orang apa? Kenapa nama Wah? Wah saya nak explain lah. Itu baru dengan nama Wah boleh jumpa Wah jumpa Wah pegang cangkul, baru dia tahu. Baru dia tahu. Tadi kita pergi rumah Kak Salmah. Kan abang tanya kan, Ustaz, Wah ni siapa? Bat siapa Bat? Wah dia tanya tau. Dia ni dulu pengarah bomba. Lepas tu pengarah perhubungan negeri bomba Terengganu. Memang pangkat lah. Tapi dia dah pening-pening di PC 55. Ada soalan dia tanya, Ustaz, Bat siapa? Bat? Amboi. Bat dengan Wah sebut. Wah, pengarah-pengarah negeri sudah menyebut nama-nama para wali. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Bat ni memang Bat. Orang cari Bat ni. Yang best ni, saya sampai rumah Kak Salmah. Dia kata, Ustaz, Lapai beritahu. Adalah alamat dia, saya dengar betul, saya masuk. Saya call, tak lama saya dah sampai. Ustaz, saya rumah saya Johor lah. Saya sampai depan rumah Kak ni. Itu Salmah lain, ni Salmah lain. Oh, sudah. Bengong tu saya ni. Pergi call Salmah ke Johor. Sampai Salmah Terengganu. Nak jemput datang rumah sama Terengganu. Nasib baik saya pusing nampak ada akak tu keluar. Oh, Ustaz dah sampai dia kat Mami dia. Bengong betul lah. Ustaz saya kat Johor, macam mana Ustaz sampai rumah saja? Malu kan? Macam orang tak jemput kita datang tau. Kelakar betul lah. Okey, cukup. Nanti sambung. Wah, ingat kat sini Wah. InsyaAllah. Kita perkara yang nombor dosa nombor 2. Besok malam. Nombor 3. Tengoklah saya landing dekat tol ke kat mana ke. Bawah jembatan ke apa. Dia sambung. InsyaAllah Ustaz. Besok pagi kita jumpa kitab Ilham Penuntut pukul 8 sampai pukul 9. Malam lepas maghrib kita jumpa insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa kita jumpa sampai isyak. Macam waktu-waktu macam ni lah. Okey, soalan-soalan. Tanya cepat. Sila. Ustaz nak tanya boleh? Sila. Kalau suami tak kasih pakai sarung tangan dengan sarung kaki, mana tu Ustaz? Pakai baju longgar-longgar dia tak bagi. Suami tak pakai sarung tangan kaki, kenapa? Dia tak bagi ya. Dia kata tak cantik. Tak cantik. Apa harus buat je Ustaz? Dia tak bagi pakai sarung tangan, pakai sarung rangka. Cantik tak? Dia ada ikut kelas tak? Ada. Ada okey lah, pujuk-pujuk lah. Suami dia tak suka lah Ustaz. Tu dia Apa? selesai tanya. Pujuk-pujuk. Pujuk-pujuk bang. Saya ingat tutup aurat bang. Nanti saya masuk syurga, saya bertarik abang. Pujuk-pujuk perlahan. Doa dengan Allah, pujuk-pujuk perlahan. Doa dengan Allah, pujuk perlahan. InsyaAllah. Ada ujian masing-masing. Ada orang diuji, suami tak suka. Ada orang suami suruh, dia tak nak buat. Dia macam-macam. Minta dengan Allah. InsyaAllah Allah akan sucikan kita.
Okey. Lagi? Wo, tanya Wo. Okey, Ustaz, daripada ni lah, habis pengajian malam tadi punya kuliah, Ustaz, fikir masa tidur kan. Apa yang Ustaz buat tunjuk praktik kan masa, okey, contoh sembahyang terlentang. Okey, kaki menghadap ke kiblat, betul? Duduk kaki menghadap kiblat. Ya, itu pandangan yang ingat balik yang cakap tengah buat tasbih, sunat tasbih orang panggil. Jadi minta uruskan. Jadi maksud dia, akan uruskan kaki tu sama macam solat juga, Ustaz. Betul, Ustaz? Bila Kaki duduk selati. Kaki selati tu. Selalu Betul. kalau duduk kat jenazah dekat rumah buat macam mana? Hadap macam mana? Kaki tu macam Ustaz tunjuk tidur sembahyang melentang tu. Melentang lah hadap kiblat. Lepas tu kalau katakan tidur mengiring Ustaz tunjuk tu, sembahyang mengiring tu, dia macam lahat masukkan jenazah tu lahat. Macam tu lah keadaan dia, Ustaz. Betul lah. Dia Jadi kalau bukan- yang lahat, dia ngiring pada bahu kanan. Betul, Ustaz. Jadi bahu kanan ni dia mesti ada kiblat. Jadi maksudnya mati dengan solat ni tak berkait, Ustaz. Betul, Ustaz? Betul. Sebab dia nak menghadap Allah ni dibaringkan macam mana orang solat. Lepas tu kalau kita zikir, kita elok duduk tayar awal atau tayar akhir. Saya cakap tadi kan. Duduk zikir ni, duduk doa, kalau dapatlah kaki sihat, kita duduk tayar awal tayar akhir. Kenapa? Itulah duduk orang apa? Hamba. Hamba. Kita hamba gitu. Okey, lagi tanya. Bukan kerana siapa yang beli beras, tetapi apa yang kita nak lihat bagaimana kewangan kita urus. Tak ada. Okey, dah ada jumpa besok pagi. Pukul 8 kita akan bersama langsung dari sini juga. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.